Yeah! Ucapkan kepada Nadira di atas persembahan yang begitu memukau dengan lagu One Step at a Time, di mana sebuah persembahan yang cukup luar biasa, sesuai untuk menjadi pembuka pentas bagi kita semua. Lagu tadi kalau kita dengarkan betul-betul kan membawa semangat untuk kita langkah ke depan. Mana tahu kita bakal menjadi di antara calon-calon pengacara TV terbaik Anugerah Seri Angkasa 2024. Bukan. 2 tahun lagi betul lah. Juga. Betul juga. 2 tahun lagi. Meminta, Sabar. Saya pun gelojo sikit. Gelojo. Okey, untuk Anugerah Seri Angkasa 2024, debaran makin lama makin terasa. Inilah dia kilauan prestij Citra Kegemilangan. Ya, betul. Buat semua penonton, terima kasih kerana bersama kami sekarang ni. Anda sedang menyaksikan debaran Anugerah Seri Angkasa 2024 dibawakan secara langsung dari studio M1. Kota Media Kuala Lumpur. Jangan lupa follow kita dekat social media. Baik. Hiburan TV RTM supaya anda tak terlepas forever housekeeping ke apa-apa kita nak bagi tahu info kita share kat korang ataupun momen-momen yang eksklusif sepanjang acara ni korang boleh stay tune sebab ada banyak lagi yang menanti anda pada malam ni. Betul Sean. Tetapi kepada anda semua yang mungkin rasa-rasa macam tak sempat lah kan sebenarnya nak tengok dekat depan TV2 sekarang ini, lagi-lagi ini adalah siaran langsung. Anda tak perlu risau di mana anda boleh sahaja untuk tonton secara online melalui RTM Click. Pastinya debaran kian terasa, detik-detik istimewa yang dibawakan pada hari ini tak mampu untuk anda lepaskan. Betul tu Fiza. Anugerah Seri Angkasa 2024 ni adalah satu usaha anjuran Kementerian Komunikasi yang bertujuan untuk mengiktiraf penggiat industri kreatif penyiaran kita. Ini bukan sekadar penghargaan tetapi juga satu medium untuk mempromosikan karya-karya kreatif kepada halayak ramai serta memperkukuhkan komuniti kreatif negara kita. Wah, Fiza. Awak dah ni sebenarnya dah macam manifesto. Macam manifesto Fiza, macam manifesto. Baik. Dan pastinya tahun ini Anugerah Seri Angkasa atau lebih dikenali sebagai ASA 2024 mendapat penyertaan yang cukup menggalakkan di mana kita punya pencalonan ataupun penyertaan saja adalah 1,860 pencalonan tetapi tak ada nama kami berdua. Aku rasa silap tu. Sepatutnya 1,862 pencalonan. Baik, kita akan cuba. Tetapi di antara 1,860 pencalonan tu, 1,287 adalah daripada kategori televisyen, 515 adalah daripada kategori radio dan 58 kategori adalah daripada Anugerah Media Baru. Kalau kita tengokkan nombor dia hebat kan Sean? Betul, memang sangat hebat. Angka yang cukup mengagumkan dari tahun 1972 hingga sekarang. Baik. Anugerah Seri Angkasa terus menjadi platform utama untuk memberi penghargaan kepada bakat-bakat besar kita dekat Malaysia ni. Betul. Jadi mari kita nak imbas kembali perjalanan ASA dari awal hingga kini. Jom kita saksikan sedutan khas yang telah kami sediakan. Silakan. Mari kita teruskan tugas kita. Tinggal harapan pengarah Muhammad Yusof Osman. Anugerah untuk pelakon yang beri lakonan terbaik. Fiesta Diva Bali 96 Jack Nadaraja. HMA Sharifah ini Nurul Latua. Salam sejahtera dan selamat malam. Baiklah, saya rasa Kita pergi ke kategori seterusnya. Ada satu diidam. Juru teknik radio terbaik. Calon-calonnya ialah Anugerah Majalah TV Terbaik. Anugerah untuk DJ Radio Wanita Terbaik. Pemenangnya ialah V Prima KLFM. Muhammad Syah Hashim Perlis FM. Genso semua rancangan. Betul kepada semua warga kerja RTM. Laporan khas berita TV terbaik. Make some noise! Kemuncak kecemerlangan.
bagi saya kreatif dan kerjasama secara teamwork adalah penting untuk menjayakan sesebuah berita. Terima kasih. Wow, memang sangat-sangat menginspirasikan perjalanan Asa dari tahun 1972 hingga 2022. Uish, saya tengok cara video dia macam old school. Ui, memang flashback lah sikit. Nostalgic lah. Dengan ada Maya Karin. Betul. Dengan ada Ziana Zain. Dengan ada Awi lagi kan. Okey guys, sekarang untuk menambah lagi kehangatan menuju ke muncak Anugerah Sri Angkasa 2024, kami ingin kongsikan kepada anda semua berita sangat gembira. Betul tu Sean. Sebab apa? Kemuncak ASA 2024 bakal berlangsung di Dewan Perdana Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 26 Oktober ini. Bermaksud kurang daripada 7 hari saja lagi kita akan menyaksikan malam yang penuh gilang gemilang untuk meraihkan karya-karya terbaik industri kreatif negara kita sebenarnya, Sean. Betul. Ya. Dan untuk memeriahkan lagi suasana, kita tak akan lupa bintang-bintang kita yang telah berjaya memenangi ASA pada tahun 2022. Baik. Jadi sekarang ni Fiza, kita nak jemput mereka untuk santai-santai borak-borak dengan kita. Boleh. Kita nak mempersilakan pemenang pelakon komedi TV terbaik, Nur Kiria. Pelakon wanita drama radio terbaik, Liz Dawati. Dan pemenang hiburan radio terbaik, Yogi. Sila duduk. Okey, ini dia. Mereka sebenarnya adalah di antara pemenang untuk Anugerah Sri Angkasa pada tahun 2022. Di mana ASA ni kita jalankan 2 tahun sekali. Tetapi bersama dengan kita, ini dia wajah-wajah pemenang. Tengok ni. Ini trofi dia orang. Wish. Ini anugerah memang bawa dari rumah ni. Okey, dan mungkin kita boleh throwback baliklah daripada Nur Kiria sendirilah kan. Untuk pelakon ataupun pemenang pelakon komedi TV terbaik ketika ASA 2022, masa tu dah 20 tahun dah berada dekat dalam industri. Tiba-tiba baru first time ataupun pertama kali tercalon. Dan kemudian dapat menang pula bersama dengan artis-artis ataupun pelakon komedi yang lain-lain kan. Perasaan Nur Kiria sendiri memang dah tahu ke? Oh, sebab tu kita bawa anak 2 tahun lepas. Oh, macam tu Tanya. Sebenarnya dia speechless. Normal lah kan. Lepas tu dia macam dia macam tu dia macam tergamam. Sebab yelah, saya nak cerita lah. Dulu masa mengandungkan anak akak tu, akak dah pernah menang. Jadi akak nak bawa dia sekali kira macam rezeki anak malam tu. Alhamdulillah. I see. So lepas menang anugerah tu 2 years ago, was it 2 years ago? Betul. 2 years ago, ada tak perubahan dalam kerjaya Kak? In terms of payment ke? Payment naik ke tidak? Itu soalan paling penting sekali. Sama je, Dik. Sama je? Sama, jujur. Tak adalah. Jujur sangat. Bukan, Dik. Dia orang dah tahu di mana nak letak Nur Kiria sebenarnya. Okay. Tak payahlah nak usung award ni pergi set. Tak. Dia orang Nur Kiria. So, dia dah tahu dah. Dia orang dah tahu dah. Alhamdulillah. Baik. Betul. So at least dapat respect lah. Alhamdulillah. Di set penggambaran lain. Layanan lain. Sama. Akak masih dia akak lagi. Akak masih lagi. Menang ke tak menang, sebab maaf lain macam lagi topik pula. Bagi akak menang ke tak menang itu adalah anugerah. Dan ini membuktikan bahawa akak pernah ada satu masa dulu. Baik. Itu saja. Kita rasa dihargai itu juga. Itu saja kiranya kan. Kita jangan kejar dia akan datang sendiri. Wah, jangan kejar dia. Rezeki takkan pernah salah alamat dia. Betul. Okey. Seterusnya jom kita ada Dawati. Hai. Ya, hai. Kita pernah bekerjasama sebelum Betul. Saya memang terkejut sebab biasanya saya kenal akak saya memang berlakon TV saja. Baik. Tapi saya dapat tahu akak menang untuk pelakon radio. Pelakon radio terbaik juga. Ya. So saya memang tak sangkalah benda tu. Bagaimana perasaan kak masa dapat menang anugerah tu? Saya pun tak sangka. Dia macam random Is it very random for you also? Sebab pergi drama radio tu sebenarnya abang yang bawa first. Okay. And then bila dah perkenalkan, best juga drama radio ni. Cuma perbezaan dia dengan drama biasa sebab drama kita ada movement, everything. Visual semua. Tapi kalau drama radio, kita punya suara tu nak berlakon dengan suara tu. Rupanya kena buat macam-macam jenis suara. Intonasi tu kena tukar-tukar. Kalau pegang watak anak, tak naklah macam tu, tak sukalah. Kalau watak mak,
tak bolehlah macam tu. Tak elok kan? So kena tengoklah karakter tu macam mana. So kita pun nak dengan sparring kita. Macam tu. Tapi kalau bercakap berkenaan dengan cabaran kan, sebab kita tahu bila kita bermain dengan TV, orang boleh tengok reaksi muka ataupun mimik muka. Tetapi untuk radio, daripada suara lagi, lepas tu dengar kalau nak menangis, nak meneteskan air mata, tak nampak lagi. Mungkin ada tips-tips ataupun yang boleh dikongsikan oleh Lisdawati. Dia tak ada tips. Dia macam baca novel. Saya percaya ramai yang peminat baca novel. Dia baca novel, kadang-kadang baca novel pun boleh nangis. Sama juga. Benda tu feel tu akan ada. Apalagi kita dibantu dengan pelakon-pelakon sparring kita dalam tu. Kan, kalau dapat yang best, jadi macam wow, kita semangatlah. Dia akan keluar. Tak ada cut-cut ke action take apa semua ada. Adalah. Tapi maksudnya kalau kita tengah menjauhi watak tu, dia automatik dah akan dapat. Tapi mana dah tahu, insyaAllah tahun ni sahabat saya ni tercalon. Betul, drama radio juga. Drama radio juga kan. InsyaAllah mana tahu rezeki kan. InsyaAllah. Pegang. Pegang dulu, ambil ilham sikit. Ambil roh. Menang dululah. Itu Yogi punya. Okey, memandangkan nak pegang trofi Yogi, we have the pemenang hiburan radio yang terbaik, Yogi. Yes. Yogi. Okey, I want to ask. Sebab soalan saya ni, kalau biasanya kita dengar dokumentari ataupun tengok dokumentari, kita tengok kat TV. Dia ada visual kan. Macam mana you nak pastikan emosi ataupun the feeling dalam program tu masih boleh dirasai oleh pendengar walaupun tak boleh nampak visual dia. Sebab ni melalui radio je kan? Yes, hiburan radio terbaik. Kerja kita untuk hiburkan orang. Macam sekarang you all tengok baju you cantik. Ada bunga-bunga baju you diamond cantik kan? Baju memang cantik. So music yang diorang bagi masa kita masuk, orang yang tepuk tangan, semua tu hiburan. So tapi ini kita boleh nampak. Tapi apa yang kita tak boleh nampak tu, kita kena bagi orang imagine benda tu, orang rasa benda tu kan. Macam saya selalu buat editing, bila buat recording, saya akan tutup mata and then I dengar. Because kalau saya sendiri tak boleh imagine, kalau saya sendiri tak boleh enjoy the content, so macam mana public boleh ni? So kalau kita nak jadi something, kita kena dengan macam tempat dia orang. So itu yang saya punya target dah. Tapi kalau macam Yogi sendiri mungkin boleh kongsikanlah kan. Kita tahu bahawa Yogi mungkin dah banyak dah terbitkan banyak hiburan radio terbaik. Okey, tapi maybe ada salah satu program yang you tak boleh lupa sampai bila-bila, yang sangat-sangat dekat dengan hati. Kalau pergi mana-mana, you akan bercakap dengan bangganya berkenaan dengan program hiburan radio tersebut. Apa yang dia? Hiburan radio terbaik yang program ini. Kerana apa? Program ini actually Puan Niswani Hawang punya baby, bos saya lama. So dia suruh saya buat raya program. Raya dengan saya. Raya Deepawali bolehlah. Raya program extravaganza. Macam mana Puan? Lagi-lagi COVID. During COVID. So PKP, SOP semua. So kita tak boleh kumpulkan semua orang untuk buat macam satu konsert untuk nak buat rakaman semua. Saya buat solo semua orang. Lepas tu saya mix dalam studio. Ramai juga cakap kita tak ada teknologi yang banyak hebat. Kita tak ada teknologi yang tinggi macam tu. Betul. Tapi actually kita boleh buat. Kalau apa yang kita nak buat tu, kita actually boleh menghasilkan. Saya buat program ini dengan bahan daripada RTM. Baik. Delete system RTM. Semua saya buat solo, dan saya campurkan semua, buat mixing macam sound engineer, dan inilah bangganya. Wow. Dapat juga. Kita tak payah ada teknologi yang hebat. Kita, apa yang kita ada, kita producekan dengan hebat. Betul. Itulah kata-kata daripada seorang pemenang. Lagi-lagi untuk Anugerah Seri Angkasa 2022. Terima kasih kita ucapkan kepada Nur Kiria, kepada Lisdawati, kepada Yogi. Macam tak cukup masa lah. Betul. Masa tengah singkat ni. Satu je. Apa? Saya selalu suka follow rukun negara. Rukun negara? Because kepercayaan kepada Tuhan. Baik. Kalau Tuhan sudah tulis nama kita di sini, tak ada orang boleh padam. Jadi kepada anda semua, dengarkan nasihat daripada mereka bertiga di antara pemenang-pemenang untuk ASA 2022. Tetapi kita nak berhenti rehat seketika. Betul. Kita akan kembali lagi sebentar lagi bersama dengan seorang figura di mana beliau baru-baru ini dinobatkan sebagai ikon bahasa. Kalau anda nak tahu siapa, teruskan bersama dengan kami berdua untuk debaran Anugerah Seri Angkasa 2024.
Ya, bertemu kembali dalam Debaran Anugerah Sri Angkasa 2024. Pastinya bertemankan saya Fiza Frizi dan pasangan saya Sean. Dan Sean, untuk malam kemuncak ASA 2024 yang akan berlangsung pada minggu depan ni, agak-agak awak nak pakai baju apa? Sebab yang ini pun dah nampak macam ada rama-rama, ada dragonfly. Tak tercalon, kenapa saya nak prepare baju untuk pergi sana? Tak tercalon ke? Tak. Awak ni carut saya Tak ada. Mentang-mentang nama kita tak ada dalam tu. Kita cuba untuk 2 tahun akan datang. Tetapi sekarang ini kita akan bersama dengan ini dia tetamu-tetamu hebat kita. Antara pemenang-pemenang bagi ASA 2022. Mungkin kita boleh perkenalkan kepada penonton kita. Silakan Sean. Yes, mereka telah memberikan impak yang besar dalam bidang penyampaian dan juga berita. Beri tepukan kepada Fatri Yahya. Baik. Dengan Faris Izzat dan juga Andy Reza. Betul. Dan kita akan bersama dengan mereka. Kita mulakan dengan pengacara TV terbaik. Di mana? Pengacara TV terbaik untuk ASA 2022. Tapi kalau nak ikutkan untuk calon ASA 2024, nak dengar ke calon-calonnya? Calon pengacara TV terbaik lagi. Calon pengulas TV terbaik. Calon penyampai radio lelaki terbaik. Calon majalah radio terbaik. Calon bicarawara TV terbaik. Jatuh kepada Fatri Yahya. Macam-macam Fatri. Untuk ASA 2024. Tetapi untuk ikon bahasa, betul ke sebutan saya ikon ataupun ikon? Untuk yang standard, ikon lah. Ikon. Baik. Jadi mungkin kita boleh mulakanlah dengan Fatri Yahya. Okay. Silakan soalan kita. Soalan nama kita, nama besar. Betul. Fatri ni nama besar dalam bidang penyiaran. After 20 years, selepas 20 tahun, adakah 2022 tu kali pertama menang ke? Bukan, ASA kali pertama menang. ASA? Kali pertama menang. How do you feel at that time after 20 Itulah years? sebab 2004 Anugerah Sri Angkasa, saya di belakang pentas bacakan skrip untuk persembahan Ratu Atletik Melayu. Wow. Masa itu kan baru masuk kerja. Jadi saya bacakanlah puisi-puisi Melayu semua. Julang bintang tanpalah sinarnya untuk persembahan lah. Tapi saya kata, ada rupanya anugerah ni. Lepas tu saya pun bermimpi lah, satu hari saya nak menang award untuk anugerah ni. Masya Allah. Jadi tak sangka lepas 18 tahun, dapatlah ni yang pertama untuk anugerah pengacara TV terbaik. Baik. Dan kemudian yang ini ada lagi berapa? Ada 5 pencalonan. Masya Allah. Punya hebat Fatri Yahya. Masya Allah. Adakah mungkin anda akan mendapat sekali lagi pengacara TV terbaik? Sayang sengit. Baik. Cuma untuk tahun ni kategori pengacara TV, saya ada 2 pencalonan. Itulah dia. Satu untuk Jejak Rasul, satu lagi untuk program yang Psycho Aduan Jiwa. Wah. Hisham kita Tapi kan kita mungkin boleh teruskan bersama dengan Faris dan juga Andi Reza, di mana mereka berdua juga adalah di antara pemenang untuk liputan berita TV terbaik. Tapi saya nak tanya apakah kisah di sebalik liputan berita yang mana anda berdua telah pun mendapat penganugerahan ASA 2022? Kisah apa dan cabaran yang dilalui ketika itu? Mungkin kita boleh mulakan dengan Faris lebih dahulu. Silakan. Okey, sebenarnya masa tu kami diberikan tugas untuk membuat liputan mengenai vaksin, ketibaan vaksin yang pertama di Malaysia. Waktu tu kita masih berada dalam keadaan pandemik COVID-19. So kita memang menanti-nantikan ketibaan vaksin. Jadi kita sebenarnya boleh je dapatkan maklumat tu kalau kita Google cara nak daftar vaksin macam mana, kesan susulan dia macam mana, ada ke tidak. Jadi kami fikir bagaimana kita nak hasilkan sesuatu yang benda biasa orang boleh dapatkan dekat Google, tapi kita nak bagi lebih pemahaman kepada penonton dan kita sulam dia dengan cara kita tersendiri, kita olah dia dengan presentation yang mantap lah. Dari segi visualnya, dari segi penyampaiannya, kita masukkan grafik. Jadi dekat situlah yang dia bukan cabaran lah, tapi seronok bekerja dengan Andy ni. Kalau korang buat liputan berita, ada masa untuk macam berkaya sikit ke? Macam nak editing, nak bagi dia cantik sikit ke macam memang kena ikut timing dia? Tak ada masa untuk bagi kau cantikkan editing semua, tak ada? Itu depends pada kita juga. Sebenarnya kalau kita pandai bahagikan masa, kita boleh nakkan segala liputan yang kita buat tu kita nak cantik. Kalau macam saya jenis cerewet. Dia bila kita cerewet ni, kita akan pastikan semuanya teliti, semuanya tersusun rapi dari segi muzik kita nak masuk macam mana, dari segi visualnya kita nak masuk macam mana. Jadi untuk saya akan pastikan semuanya okey. Kalau macam Andy,
Andy macam mana Andy? Dia dah tak dengar dah soalan tu tadi. Okey Andy, kita tanya soalan seterusnya. Kita tanya soalan lain Okey. Kalau mungkinlah Andy Reza sendiri kan, sukar tak untuk mencari berita yang eksklusif? Sebab saya pasti bahawa rata-rata penonton kalau boleh nak sesuatu yang paling awal, nak sesuatu yang terus sangat relevan. Lagi-lagi untuk kita sajikan kepada para penonton, susah tak? Sebenarnya dalam era digitalisasi ni kan, dengan melambakan social media ni, saya rasa sebenarnya mudah. Dalam lapangan berita ni, bukan orang-orang yang ada dalam industri yang buat berita saja yang menghasilkan berita. Tapi sekarang dengan adanya social media, kadang-kadang berita itu bermula daripada audiens sendiri. Betul. Maksudnya kita pick up daripada apa yang digempakkan ataupun isu yang panas di media sosial. Pada waktu itu, kalau saya boleh relatekan dengan liputan berita TV terbaik itu, pada waktu itu masyarakat masih tak tahu sangat tentang vaksin dan matlamat kita adalah untuk mengekang COVID-19. Jadi cabarannya untuk penyiaran liputan berita TV terbaik ini adalah bagaimana untuk memahamkan audiens mengenai kepentingan vaksin, proses mendapatkan vaksin dengan cara yang mudah. Bahasa yang kami gunakan pun bahasa yang mudah difahami, grafik yang kita gunakan grafik yang mudah difahami. So bila audience tengok, dia dah faham, okay, this is it. Inilah prosesnya, mudah rupanya. Jadi yang bestnya pada waktu itu sebenarnya kenangan tidak dapat dilupakan adalah ia dilakukan pada musim PKP. Jadi sebab tu dia dalam studio. Tapi macam mana dalam studio tu nak buat something yang lain dari yang lain? Untuk tarik perhatian orang kan. Dia lintas langsung sebenarnya. Lintas langsung dari dalam berita ke dalam berita juga kita buat. Mungkin sebelum ni orang akan kaitkan bila berlintas langsung akan di luar studio. Tapi kelainan kita buat di dalam studio dan dengan dua orang. Itu kelainan dia. Baik, tapi kalau kita katakan berkenaan dengan berita, selaku seorang pengacara, selaku wartawan ataupun apa sahaja bidang lagi-lagi dalam industri penyiaran, berita perlu jadi tepat, sahih dan juga tidak tangkap muat. Bermaksud bukan hanya setakat salin dan tampal ataupun copy paste. Mungkinlah kan sekarang ni segala benda copy paste. Artikel kita tengok bahasanya sama. Cara paragraf dia pun macam susunan pun sama. Susunan sama je. Ada tak nasihat daripada Fetri, daripada Andy dan juga siapa yang melaporkan dan juga di mana medium dia berada. Sudut pandang apa. Kalau dalam perspektif agama bagaimana? Kalau dalam wartawan dia nak yang tepat pantas pun kan. Tapi kalau bagi saya mungkin dokumentari ni dia mungkin lebih ekstensif. Kalau mungkin ada segmen lain dia mungkin lebih manusiawi lagi. Cara kita bertanya itu penting. Kalau saya tanya kenapa Fiza menangis berbanding dengan Fiza, air mata tu pun maksud dia. Maksudnya berbezalah cara kita untuk mendekati itu. Tengok. Memang layak lah. Cara dia tulis headline tu lain sikit. Untuk menjadi ikon bahasa. Daripada Faris, silakan sedikit. Okey, dia sebenarnya tak jauh beza. Tadi soalan dia untuk pastikan berita tu sahih, betul. Dan yang boleh dipercayai juga. Sebenarnya itulah kita di RTM, memang itulah yang kita pegang. Berbanding dengan kita tak tahulah yang stesen lain pun sama juga. Tapi untuk RTM memang itu yang kita pegang, tepat, cepat dan juga memang kena sahih juga. Kalau tak kita kena balik. Kita kena kecam balik. Betul. Kita pun tak nak ni kan. Betul. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Alright, itu saja masa kita ada. Terima kasih banyak kepada Fetri Yahya, Faris Izzat dan juga Andy Reza. Thank you. Sumbangan anda semua memang sangat-sangat dihargai dalam bidang ni. Thank you so much. Dan semoga berjaya kita ucapkan kepada Fetri Yahya di atas beberapa pencalonan dan anda yang berdua juga. Saya tak, dia Faris orang. Faris orang. Ada juga insya-Allah untuk ASA 2024. Baiklah, sekarang ini kita nak saksikan sebenarnya persembahan yang gilang gemilang di mana penyanyi ni pun bakatnya bukan setakat hebat. Menang juga pelbagai anugerah. Luar biasa, babe. Yes. Adakah kita dah bersedia? Yes. Baik, jom sama-sama kita saksikan untuk debaran Anugerah Sri Angkasa 2024. Kita bawakan kepada anda the one and only Hel Husaini. Terjaga dari mimpi, tertulisnya abadi, menyelami, menjiwai kasih yang ku impi. Bahagia terasa bertanya naluriku, adakah ku mampu, yakinkah kau padaku?
yang datang bagaikan bintang kejora. Dia beribu hanya terbayang wajahmu sayang, berkedipan cahaya. Setia aku mencintaimu sentiasa. Dia bertahun lamanya waktu cuma menunggu kau meneraikan rindu. Seperti dalam mimpi, segalanya abadi, menemani, memiliki kasih yang ku impi. Bahagia terasa bertanya naluriku. Adakah ku mampu, yakinkah kau padaku? Cinta yang datang bagaikan bintang kejora. Biar beribu hanya terbayang wajahmu sayang, berkedipan cahaya. Setia aku mencintaimu sentiasa. Biar bertahun lamanya waktu cuma menunggu kau meneraikan rindu. Ada kalanya kita terluka, tetap ku rela meneruskan. Segala yang ku harapkan, kau benar-benar merasa kehadiranku. Setulusnya cinta yang datang bagaikan bintang kejora. Setia aku mencintaimu sentiasa. Biar bertahun lamanya waktu cuma menunggu kau meneraikan rindu. Mencintai kamu, biar bertahun lamanya waktu cuma menunggu kau meneraikan. Anugerah Seri Angkasa. ASA 2024 adalah edisi ke-36 dan ada kategori baru yang mencerminkan perubahan dalam bidang penyiaran iaitu podcast. ASA tahun ini sudah pasti gilang gemilang. Kepada semua penonton yang mengikuti siaran ini, saya harap anda turut mengikuti di semua saluran media utama termasuk di RTM TV2 pada 26 hari bulan Oktober. Saksikan Anugerah Seri Angkasa. Kita kembali lagi di Debaran Anugerah Seri Angkasa 2024. Kalau tadi kita bersama dengan pemenang-pemenang ASA 2022. Betul. Sekarang ni kita nak bersama dengan calon-calon ASA 2024 yang berpotensi membawa pulang trofi berprestij. Baik. Jadi kepada anda semua, jom sama-sama kita nak menjemput seterusnya calon-calon penyampai berita TV terbaik, Dr. Mohana Priya Sinaraja, calon dokumentari radio terbaik Muhammad Rizwan Dolah dan calon pengarah drama TV terbaik Q Haida. Silakan. Yeah.
Hello guys. Di Apa khabar semua? antara calon-calon wajah-wajah pemenang. Masya Allah, silakan jemput duduk. Sila duduk. Thank you, terima kasih. Alright. Jadi ini dia calon-calon untuk ASA 2024. Kita bawakan kepada anda, tetapi kita mungkin boleh mulakan dengan Dr. Mohana Priya, di mana beliau juga adalah seorang penyampai berita. Okey, dan kita juga nak tanyalah di atas pencalonan sebagai penyampai berita TV terbaik. Dan untuk tersenarai top 5, saya merasakan bahawa ini adalah kali pertama sebenarnya anda dicalonkan. Mungkin boleh kongsikan perasaan dan gambaran, silakan. Sebenarnya sangat berdebar-debar. Sebab saya dah menjadi penyampai berita selama 19 tahun di RTM. Ya. Dan kali pertama saya pernah pergi ke Anugerah Sri Angkasa tetapi sebagai reporter. I did a special report. So ni tahun 2006. Jadi masa tu kita cover kat luar je lah kan. Interview all the pemenang and all that. So masa tu I rasa okay. You know, for me it was a big deal. So sekarang untuk tercalon sebagai top 5 memang sangat meaningful. Wah, bayangkan selepas 18 tahun buat report, tiba-tiba kini beliau berada di sini. Betul. Untuk menjadi salah seorang calon bagi... Wah, hebat semua. I wish you all the best. Wish you all the best. Harap-harap mungkin kali ini doktor boleh menang. Menang ke tak menang tu sebenarnya it doesn't matter. Kalau sebab dah jadi top 5, it's already a big deal. Betul. Kalau ada rezeki, then okay. Itulah dia. Betul. Di antara terbaik, kita ada yang terbaik. Itulah dia, terbaik di antara terbaik. Terbaik yang terbaik lagi. Maknanya mereka semua adalah yang terbaik. Mereka semua adalah yang pemenang, Sean. Saya ada satu lagi soalan untuk doktor. 19 tahun you buat pembaca berita. Dalam 19 tahun mesti banyak kali you dah buat membaca berita dan sebagainya and everything. Apakah elemen yang paling penting yang setiap kali doktor memang akan fokuskan? Saya rasa every time. Membawa bertenang. Being calm, being cool, being professional. Sebab kita sebagai pengamal berita, pengamal media, kita mesti professional. Jadi apa-apa yang berlaku, anything that's happening outside, sama ada kita tengah cover isu-isu yang sensitif ke, yang agak, menyayat hati, beremosi, kita kena berprofesional lah. We need to be professional. Okey, contohlah kan, saya sentiasa ada pertanyaan. Anda kata, kalau mungkinlah doktor sendiri bila nak membaca berita, ada berita berkenaan dengan Palestin ataupun ada berita berkenaan dengan kehilangan, kemalangan, apa sahaja berita yang mampu untuk mengganggu-gugat emosi kita sebagai seorang wanita. Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami. Bukan saja sebagai wanita, tetapi saya rasa dalam pengalaman saya lah, bila sudah jadi ibu, cerita yang macam anak-anak mati lemas, dalam kebakaran, so things like that actually memang akan mengganggu kita. Tetapi kita kena ingat, kita sebagai pengamal media, kita kena profesional, so tabahkan hati dan bertenang, and then just be professional. Yes. Okey. Baik, itu good tips. Okey, kita nak teruskan bersama dengan calon dokumentari radio terbaik Muhammad Rizwan Dollah. Hey. Terima kasih. Hello, welcome. Ya, Sean. Nampak handsome hari ni? Handsome ke? Saya suka kasut abang. Oh, ya ke? Betul. Nanti kita tukar, saya pun suka. Boleh. Nanti kita tukar kasut. Mungkin kita boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan konfrontasi yang manis. Betul. Apa konfrontasi yang manis? Dokumentari apa maksud dia tu? Okey, kalau selalu Sean dengan Fiza tahu dokumentari ini visual kan? Tapi ini kita nak radiokan dia. Dan konfrontasi ni pun nyaris-nyaris. Kalau silap garap, boleh jadi konfrontasi. Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. 1963-1966. Dokumentari saya ini diterbitkan sempena Hari Malaysia. Okey. Jadi fikir apakah tajuk yang mungkin boleh kita garapkan di luar kotak. Jadi dapat idea ni, tercetus idea ni, bila bawa ke pengurusan berkata kena berhati-hati. Kerana ada tajuk yang konfrontasi ini mungkin boleh jadi konfrontasi juga. Jadi kena berhati-hati, pengimbangan tu perlu ada. Jadi alhamdulillah dapat seorang profesor dari Indonesia juga yang bertugas di UNIZA Terengganu. Dan beliau pun gembira, dia kata, perkara ini perlu bukan dibangkitkan tapi diberikan nafas yang segar agar generasi baru ni dapat memahami
konfrontasi yang pernah berlaku antara dua jiran negara serumpun ini. Faham. Jadi kalau sekarang ni kan, Sean, Fiza, orang duk bercerita tentang berebut siapa yang resepi. Yes, rendang berasal dari mana, apa semua, batik apa semua kan. Come on, kita datuk nenek kita pernah mengalami konfrontasi yang lebih hebat daripada ini. Jadi agar generasi waktu kini akan berasa itu sebenarnya hanyalah permainan dan malah mengeratkan lagi silaturahmi antara dua adik-beradik yang serumpun ini. Baik. Itu Jadi, sebenarnya. itu adalah kata-kata daripada calon untuk dokumentari. Tetapi sekarang ini kita bertanya dengan Q Haidar. Di mana Q Haidar adalah calon-calon untuk pengarah drama TV terbaik. Tetapi beliau juga turut tercalon untuk pembantu lelaki drama TV terbaik bagi Anugerah Seri Angkasa 2024. Alhamdulillah. Tetapi lebih dua dekat menjadi seorang pelakon. Tetapi kini mendapat taraf selaku seorang pengarah. Bagaimana rasanya transisi tersebut? Silakan. Betul. Allah. Macam nak cakap of course happy. Mesti semua orang happy. Terperanjat. Sangat-sangat meaningful sebenarnya untuk saya. Sebab saya dapat idea cerita Bahalul tu sebagai pengarah tu 2 tahun sebelum tu. Sebelum start shooting. And then 2 hari sebelum shooting, arwah mak saya meninggal. Masya Allah. So benda tu macam betul-betul 2 hari sebelum saya start shooting. So benda tu sangat-sangat personal. And bila saya cerita pun pasal mak kan. How mak besarkan anak, how mak didik anak dia. So benda tu sangat-sangat personal bila saya dekat set tu. And then tiba-tiba tercalon. Alhamdulillah. Dengan 6 pencalonan sebenarnya untuk drama Bahalul tu. Alhamdulillah. Wah, saya tengok poster dia pun. Tapi saya suka nak tekankan yes, director betul, pengarah, tapi kerja production ni bukan kerja seorang. Dia teamwork. Satu tim tu kena bernafas sama dengan skrip tu. Tahu tempo skrip tu macam mana kan. Satu tim tu bekerja. Alhamdulillah. Top 5 dah, alhamdulillah dah saya. Alhamdulillah. Inilah dia di antara jawapan-jawapan pemenang. Betul. Last. Soalan terakhir daripada seorang pelakon juga. Yes. Okey, kalau dulu jadi pelakon, sekarang jadi pengarah. Jadi pengarah ni, dia susah tak nak kontrol kawan-kawan ataupun klik yang jadi pelakon you? Sebab dah jadi kawan, faham tak? Situasi tu kebanyakan yang berlakon dalam Bahalul, kawan-kawan saya, senior saya masa saya belajar dekat Akademi Seni Kebangsaan. So, 2 orang senior, satu Kak Liza Osman, kita punya legend. Yes. Abang Sani Sudin, legend. So, senang sebab diorang sangat profesional, diorang tahu apa yang kita nak dan kita senang nak discuss dengan diorang. Alhamdulillah saya dapat pelakon-pelakon yang hebat. Maksudnya tahu kerja mereka, tahu apa yang diorang perlukan, tak tahu discuss, bertanya. So benda tu sangat-sangat, prosesnya sangat-sangat lancar lah. Betul. Bahalul prosesnya sangat-sangat lancar. Betul. Kalau kerja dengan kawan, proses tu memang patut lebih senang. Betul. Sebab lagi faham cara kerja dan sebagainya. Lebih memahami. Betul. Alright guys, thank you so much. Betul, terima kasih. Dan insyaAllah semoga maju jaya kepada Mona Priya selaku pembaca berita TV terbaik calon-calonnya. Dan kemudian kepada dokumentari untuk Muhammad Rizwan Dola, radio terbaik. Dan pastinya kepada Q Haidar, semoga maju jaya untuk ASA 2024. InsyaAllah rezeki tak pernah salah alamat. Kita akan berhenti rehat seketika. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang pelakon yang cukup terkenal dengan Tanah Kubur. Dan sama-sama kita saksikan pastinya dalam debaran Anugerah Seri Angkasa 2024. Yes, terima kasih kerana masih terus setia bersama saya, Sean dan juga Fiza Frizi. Dalam debaran Anugerah Seri Angkasa 2024, guys. Berbaki seminggu je lagi sebelum kita menyaksikan kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024 yang akan diadakan di Dewan Perdana PICC pada 26 Oktober nanti. So, nantikan. Baik, tetapi kali ini istimewanya kita bawakan kepada anda calon-calon bagi Anugerah Seri Angkasa 2024 bersama-sama dengan kita. Ini dia. Di antara yang hebat, kita ada Juliana Sharin, kita ada
Nasir Bilal Han dan pastinya kita ada Nur Hayati Yaakob. Apa khabar? Selamat datang. Hai. Tapi kita nak mulakan dululah dengan Juliana Syarin di mana beliau adalah calon wartawan TV terbaik. Yes. Dan tak cukup dengan itu lagi, okey, untuk ni saya dah buat study. Aduan Rakyat, My Online Passport siri 1 dan 2, Nasib Si Muflis siri 1 dan 2 dan anda juga merupakan calon bagi wartawan TV terbaik. Okey. Ya. Tapi kalau mungkinlah Juliana sendiri boleh kongsikan apa yang mendorong Juliana sehingga masih lagi ingin terus berada dalam bidang penyiaran walaupun banyak cabarannya. Silakan Juliana. Okey, biasanya kita tanya orang soalan ni, dia tanya kita soalan, kita nervous. Okey, sudah hampir 14 tahun sebagai wartawan penyiaran. Macam-macam dugaan telah ditempuhi. Macam siapa yang pernah menonton sebelum ni, ada disondol lembu, ada yang payung nak kena terbang, ada yang mayat lalu kat sebelah masa melaporkan, macam-macam cabaran. Dan pekerjaan wartawan ni dia mungkin boleh viral, mungkin boleh glamour, namun kalau nak mengejar kekayaan tu tidak kot. Tapi kalau kita passion, kita betul-betul menjiwai kerja ni. Tadi sempat borak dengan Tok Haji. Tok Haji kata niat kena betul. Dan kalau kita rasa kita melaporkan tu untuk memberi manfaat kepada orang, teruskan. Sebab itu masih berada dalam bidang ni. Baik, itu dia. Betul. Dan seterusnya kita juga ada ini dia, yang sentiasa mencipta lakonan yang dekat dengan kita. Betul. Yang sentiasa mencipta kehidupan dan memberi kesedaran pada kita. Kita ada ini dia, pelakon legenda kita iaitu Nasir Bilal Han, di mana beliau juga turut tercalon bagi pelakon lelaki drama TV terbaik menerusi drama Azan Terakhir. Ya. Di mana calon-calon yang lainnya adalah Fatah Amin. Betul. Rosyam Nur. Soalan. Soalan. Sebagai seorang pelakon, mungkin boleh kongsi cara abang mendalami watak ataupun proses untuk develop watak ni untuk Azan Terakhir. Silakan. Watak dalam Azan Terakhir. Saya bersyukur sebab saya bekerja dengan rakan-rakan, bila sampai pun dia dah bagi macam-macam maklumat, jadi tak banyak kerja saya nak buat. Yang penting bagi saya kerja ialah saling memahami di antara satu sama lain. Terutama dengan pelakon-pelakon yang terlibat sama dengan saya. Baik. Dan kita tahu bahawa Nasir Bilal Han ni tak pernah lari daripada emosi kehidupan. Mungkinlah alang-alang dah siaran langsung untuk Debaran Seri Angkasa 2024 ni. Nak dia audition? Tak adalah audition. Kalau boleh kita recap balik. Seolah-olah macam saya tengah tekan RTM klik. Tengah replay sekarang. Lakonan daripada Nasir Bilal Han sendiri. Mungkin boleh silakan belanja kita sikit. Tentang kalau Azan Terakhir, sebab saya biasa saya lupa bila saya habis satu watak memang saya buang. Okey. Yang saya susah nak buang watak Tok Haji lah. Tanah kubur. Tanah kubur. Boleh. Itu boleh sikit. Silakan Tok Haji. Itu kamera Tok Haji. Marilah sama-sama kita berdoa supaya rakan-rakan kita ni menang anugerah Seri Angkasa pada tahun 2024 ni, mudah-mudahan. Amin. Doakan sekali untuk diri sendiri. Memang kena. Kalau kita tak doakan untuk diri sendiri, siapa lagi nak doakan untuk kita? Tapi suaranya kelihatan berlainan daripada Nasir Bilal Han bercakap dan juga watak tu sendiri. Betul. Sebab sebenarnya watak Tok Haji tu saya nak gambarkan adalah manusia yang jujur dan ikhlas dengan hidup dia. Baik. Jadi suara tu saya tarik daripada hati. Baik. Sebab bagi saya kalau manusia masih bercakap dengan suara fikiran, maksudnya bila dia bercakap dia fikir dulu. Aku bercakap ni untung aku rugi. Kalau rugi dia tak bercakap lah. Untung baru dia bercakap. Tok Haji tak. Dia rasa dia perlu bercakap, dia cakap. Dia rasa tak perlu bercakap, dia diam. Baik. Daripada hati dia keluar suara tu. Baik. Itu dia. Di antara Tanah Kubur ataupun Azan Terakhir, Masya Allah. Diharapkan kita dapat panjang umur, insya-Allah, untuk berbakti kepada industri dan juga untuk keluarga ya. Insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk Nasir Bilal Han, di mana pernah menang sebelum ini untuk anugerah Seri Angkasa dan kini tercalon lagi. Dia tak bawa dia punya trofi? Sebab ini adalah untuk calon-calon. Untuk calon-calon Okey, seterusnya kita ada lagi tetamu terakhir. Kita ada calon podcast terbaik. We have Nur Hayati Yaakob in the house. Baik. Ini adalah anugerah baru ataupun kategori baru. Yes. Mungkinlah kita tanyakan kepada Hayati, silakan. Betul, Hayati. Saya nak tahu mungkin apa inspirasi untuk menghasilkan podcast ni dan juga tema dia. Okay, inspirasi untuk podcast ini, pasukan kami membawa tema mendalami, membawa masyarakat untuk mendalami kehidupan nelayan. Baik. Yang mana kita tahu kita cuba inspirasikan masyarakat untuk berkongsi rasa cabaran kehidupan seorang nelayan.
Baik. Tapi kita tahu bahawa bila bercakap berkenaan dengan podcast ni, rata-rata orang boleh buat podcast di mana-mana saja. Dekat dalam kereta pun orang boleh buat podcast, dekat dalam bilik tidur pun boleh buat podcast. Tetapi mungkin Yati sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami, sejauh manakah podcast ni mampu untuk menjana ilmu dan juga menjana perkongsian kepada para penonton. Silakan. Betul. Okey, kalau kita tengok sekarang ni memang podcast merupakan satu medium yang memang menjadi paling popular, trending sekarang. So pada pandangan saya podcast di Malaysia akan terus pergi jauh. Dan harapan saya ialah kepada kita dalam kita meraihkan podcast di Malaysia untuk masyarakat, kita haruslah bertanggungjawab menghasilkan konten-konten yang menarik, kerana kita gairah untuk menciptakan konten-konten podcast, tapi kita kena ingat setiap apa yang kita present, apa yang kita persembahkan itu akan disoal nanti seketika nanti oleh Tuhan. So bertanggungjawablah dengan apa yang kita buat. Baik. Dan untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya Hayati merupakan calon bagi podcast terbaik Anugerah Media Baru dengan judulnya adalah Sembang Kedai Kopi di sebalik gelora kisah 1001 cerita Sang Nelayan. Mungkin ada di antara kita yang tak faham berkenaan dengan gelora Sang Nelayan. Kita mungkin pergi pasar, pergi beli makan, kita senang. Sotong lah, ayam ke, ikan ke, apa semua bagai. Sedangkan saya ada pengalaman pergi mencandat sotong di Terengganu, berada di atas kapal ataupun bot selama 16 jam sampai kita mabuk laut. Itu adalah kita selaku seorang orang biasa. Tetapi untuk nelayan ya, mungkin boleh kongsikan sedikit. Memang masa kita pergi syuting untuk podcast ni di nelayan di Johor Bahru. Dia pelbagai pengalaman lah yang dia share, dia punya susah untuk struggle sepanjang bulan musim tengkujuh. Di situ kita share, dan apa yang kita boleh tengok melalui podcast ini, semua kesusahan masyarakat boleh menghayatilah macam yang you cakap tadi, lebih dekat. Lebih dekat dengan masyarakat. I see. Alright. Terima kasih atas perkongsian tu semua. Betul. Thank you. Kita memang sangat-sangat menghargai. Thank you so much. Itu je masa kita ada dengan tetamu kita pada hari ini. Betul. Saya sekejap rasa je masa kita ada. Mungkin kita boleh buat episod yang kedua untuk Debaran Anugerah Seri Angkasa 2024 ni. Podcast version. Podcast version. Tetapi apa pun, InsyaAllah semoga maju jaya kepada Julana, kepada Abang Nasir Bilal Han. Betul. Dan pastinya kepada kategori baru bagi podcast terbaik. Tetapi apapun, kita sebenarnya banyak yang kita nak kongsikan. Betul-betul. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua calon dan juga pemenang Anugerah Seri Angkasa 2024. Bukan sekadar sebuah acara, tapi ia satu juga pengiktirafan kepada usaha dan dedikasi kepada penggiat industri kreatif di Malaysia kita juga. Betul. Dan kepada anda semua, ASA 2024 merupakan platform penting untuk kita mempromosikan lagi karya-karya yang memberi impak kepada masyarakat. Betul. Sambil memperkukuhkan komuniti kreatif kita, dan tak sabar sebenarnya untuk kita saksikan Malam Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024 pada minggu hadapan. Betul. Jadi korang save the date untuk malam tersebut. Jangan lupa kita akan live secara langsung pada 26 Oktober di Dewan Perdana Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pastikan anda tidak terlepas untuk menyaksikan detik-detik bersejarah dan juga malam yang sangat-sangat prestige lah gitu. Betul. Dan kita telah pun nampak hampir sampai ke penghujung. Terima kasih kita ucapkan kepada music director yang telah pun dipimpin oleh Hardy Maswadi. Thank you so much. Jangan lupa juga untuk ikuti media sosial hiburan TV RTM untuk maklumat lanjut. Sekian sahaja. Nama saya adalah Fiza Frizi. Dan saya adalah Sean Lee. Dan kita akan menutup tirai dengan lagu tema ASA, Kemuncak Kecemerlangan, nyanyian Danya. Assalamualaikum dan salam sayang. Bye-bye. Good night, guys. Bikisan jiwa berbicara.